bagi siapa-siapa yang melihat wajah aku, kemudian dia beriman padaku. Kemudian Rasulullah SAW sebut, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali Rasulullah SAW sebut. Siapa-siapa yang tak pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman padaku. Siapa dia? Kita. Bagaimana kita nak beriman pada Rasulullah? Sunnah Rasulullah balik semula. Yang kedua, jangan jauh dengan para alim ulama. Jangan jauh dengan para alim ulama. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak tahu siapa yang mengajar malam Khamis dekat masjid. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak ada orang alim yang tuan-tuan tumpang ilmu daripada mereka. Jangan mati tuan-tuan. Usaha dalam hidup kita jangan mati. Jangan mati selagi mana kita tak rapat dengan para alim ulama. Kenapa alim ulama? Kerana alim ulama warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya. Jangan hina alim ulama, jangan. Jangan sebut. Kita tengok dalam Facebook anak-anak muda sekarang dia sebut. Dia kata apa dia? Ulama-ulama pun bukan maksum pun. Dia sebut demikian. Ulama-ulama pun bukan sempurna pun. Kita jawab betul. Ulama-ulama tak maksum. Tapi kamu tunggu orang maksum ke baru kamu nak ikut? Kamu nak tunggu sampai bila? Nak tunggu orang maksum datang? Siapa yang datang? Dia kan paling-paling tidak dia alim, orang alim. Tuan-tuan jangan hina tu imam, jangan. Nampak saja begitu. Tentu dia ada kelemahan tersendiri. Dia ada kelemahan tersendiri, tetapi dia ada kelebihan yang tersendiri. Apa dia kelebihan dia? Dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hina para asatizah. Jangan hina para alim ulama, jangan. Duduk dengan para alim ulama. Rapatkan diri dengan alim ulama. Kenapa? Kerana ini sumber cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul dipanggil demikian. Orang yang cinta Rasul dan dia beriman dengan Rasul. Yang ketiga, dia kena belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar tuan-tuan. Jangan belajar hanya sirah perjuangan Hang Tuah saja, jangan. Jangan belajar sejarah perjuangan Maharani saja, jangan. Jangan belajar sejarah Johor baru, Johor moden, Johor lama saja, jangan. Sejarah Rasulullah kena ada. Sejarah Rasulullah kena ada. Kenapa? Kalau mana kita kenal Rasulullah, maka di waktu itulah kita akan cuba berusaha untuk menjadikan orang yang serapat-rapat dengan Rasulullah. Barulah benar-benar kita menyambut Maulidur Rasul, sehingga kan tatkala mana kita menghadap di hadapan Allah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum indah. Rasulullah akan sebut, dialah umat aku, dialah umat aku, dan dialah akan disyafaat oleh aku kerana dia benar-benar beriman pada aku. Mudah-mudahan kita dijadikan demikian dalam pertemuan kita pada malam ini, dalam kita benar-benar memahami Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Rasulullah sehingga beriman pada Rasulullah. Jangan menyambut Rasulullah tapi menentang Rasulullah, jangan. Jangan hina agama Allah. Jangan kamu mempermain dan memperolokkan syariat Allah. Jangan pandang lekeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ada hikmah yang tersendiri yang Allah jadikan. Jangan kita keji. Rasulullah isap jari ni, kita kata zaman Rasulullah tak ada air. Kita kata macam-macam gaya. Jangan kita hina janggut Rasulullah, jangan. Zaman Rasulullah betul lah tak ada pisau cukur, katanya mereka demikian. Kita jangan hina demikian. Sekecil-kecil itu mempunyai sunnah yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sunnah-sunnah Rasulullah tu kita bina dan kita bina. Kalau kita boleh bina Rasulullah, sunnah Rasulullah, kita akan rasa ketenangan dalam kekeluargaan kita, dalam jasad kita, dalam masyarakat kita. Kita tengok hilang sunnah Rasulullah, hilang satu je. Tuan-tuan tengok, hilang satu je. Apa dia? Hilang bagi salam. Salam ni tak ada di kalangan kita. Kita payahkan nak bagi salam. Nak bagi salam sama kita pun payah. Kita dah tak damai dah sesama kita. Tak damai dah. Berkelahi sama-sama orang Islam ni berapa tahun dah? 50 tahun lebih dah kita berkelahi. Yang untung siapa? Orang bukan Islam. Orang bukan Islam tepuk tangan, bagus-bagus. Berkelahi lagi kamu, berkelahi lagi kamu. Dengan kamu berkelahi, kami untung. Kami untung dengan perkelahian kamu sebut. Manakala kita bagi salam pun tak boleh. Nak bagi salam pun tak boleh sama kita. Nak sebut Assalamualaikum, tak ada. Tak boleh. Dia grup lain, bukan grup kita. Dia bukan satu tim dengan kita, dia tim lain. Tersebut demikian. Payahnya kita nak bagi salam. Orang Arab Mesir, anak belajar di Mesir, budaya mereka bagi salam, tuan-tuan. Masuk bas bagi salam. Naik bas bagi salam. Masuk rumah bagi salam. Masuk lift bagi salam. Naik lift tu bagi salam. Naik teksi bagi salam. Bas yang ketat, padat, seorang bagi salam, satu bas jawab salam. Waalaikumsalam. Buka-buka jalan, naik. Dia saudara kita dalam Islam. Cuba tempat kita naik bas bagi salam, satu bas memandang muka kita.
Satu bah mandang muka kita. Tu nak minta derma, tu nak minta derma. Kan orang yang minta derma je bagi salam tempat kita. Manakala kita budaya bagi salam, dah tak ada dah. Suami isteri pun tak nak bagi salam. Masuk dalam bilik pun tak payah nak bagi salam. Nak kejut anak-anak dengan bagi salam pun tak ada dah. Tak ada dah di kalangan kita. Kita hilang Rasulullah lah yang menyebabkan kita hilang keceriaan hidup. Ada Rasulullah menyebabkan kita akan kembali hidup dalam keadaan meriah dan gembira kerana kita bagaikan satu jasad dalam keadaan kita beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda rasa sekarang ini mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang benar-benar beriman, mencintai Rasulullah sehingga beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni,